Pemimpin tak kira mana cabang, mana agensi, mana level, mana tahap. Semua pemimpin tinggalkan maksiat, rakyat kita golongan marhain tinggalkan maksiat, maka COVID akan tinggalkan kita. Saya ulang lagi sahabat-sahabat. Semua orang daripada pemimpin atas sampai ke bawah, semua rakyat Malaysia khususnya umat Islam, kita tinggalkan maksiat, COVID-19 akan tinggalkan kita insya-Allah. Rasa yang lazat, aroma yang mempesonakan, penuh dengan khasiat semula jadi. Produk istimewa daripada Pak Lis. Pak Lis Coffee, dapatkan segera. Wahai Abu Zar, engkau tak mampu, sedangkan jawatan adalah amanah. Nampak? Nabi, pemimpin yang kenal karakter. Saya ni pergi khusus untuk belajar karakter. Pergi khusus, kita ingat kita dah kenal semua orang. Rupa kita tak kenal orang. Kita tak kenal. Kita kena belajar nak kenal karakter orang macam ni. Jalan dia, cara dia tunjuk, cara dia berdiri, cara dia senyum, cara dia berbual, baru kita faham karakter. Ada pula soal-soal jawab yang kita jawab itu menggambarkan siapa karakter kita. Digambar dikait-kaitkan pula dengan cerita-cerita Star Wars contohnya. Pernah jumpa kan soalan-soalan karakter? Contohnya, subhanallah, kita tak perlu digambarkan dengan siapa pun watak dalam filem Hollywood. Kita nak cari karakter yang menepati karakter para ulama, para tabi'in, para sahabat Nabi. Sedaya upaya kita ubah karakter buruk kita. Dan daripada baran kita ubah menjadi lebih baik dengan perbanyakkan zikir. Cepat marah, masukkan zikir, dia tenang. Jiwa jadi tenang, kata Allah dalam Quran. Bila kita berzikrullah, maka kita masuk zikir. Subhanallah, hadir majlis ilmu, hidup kita jauh lebih tenang. Duit tak ada, makan pun tak seberapa, tapi bila kita hadir majlis ilmu, kita rupanya kenyang. Sebab tu sahabat tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, nantinya dalam keadaan Dajjal sampai, macam mana mereka? Tidak lapar ke mereka? Nak makan macam mana? Nabi kata zikir. Zikir tu akan mengenyangkan kita. Nampak tak? Sebab tu orang beriman dia sentiasa berpuasa. Orang beriman sentiasa dia berzikir. Orang beriman, orang beramal, orang bertakwa, mereka betul-betul dekat dengan Allah. Sebab tu mereka tak rasa kehilangan. Mereka tak rasa apa yang tak ada. Kita tak ada sedikit, menangisi banyak. Kita tak ada sikit, tapi mengeluhnya banyak. Kita tak ada sedikit, tapi bertahun-tahun dah rasa nikmat. Tiba-tiba Allah tarik sikit, kita marah, kita bengang, kita rasa tak puas hati. Subhanallah. Wahai Abu Zar, engkau tak mampu sedangkan jawatan adalah amanah. Ini Nabi kata. Berat. Nabi kata pada Abu Zar, ia adalah penghinaan dan penyesalan di hari kiamat. Melainkan mereka yang menguruskannya dengan cara yang betul. Hadis riwayat Muslim. Saya ulang tuan-tuan, Nabi highlightkan sesuatu yang perlu kita beri perhatian. Jangan gairah, jangan gila-gila nak jadi leader. Pemimpin ke atas, ulama-ulama datang bacakan hadis. Bacakan hadis supaya mereka faham amanah mereka berat. Supaya mereka kembali kepada jalan ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang diredai, jalan yang dirahmati, jalan yang dibenarkan Allah, jalan yang lurus, jalan yang akan membawa mereka ke telaga Kausar, mendapat syafaat Nabi SAW. Wahai Abu Zar, engkau tak mampu sedangkan jawatan adalah amanah. Ia adalah penghinaan dan penyesalan. Nampak tak? Gairah nak dapat jawatan, konon-konon kita layak. Subhanallah. Benarkah kita sedang dipimpin oleh orang-orang yang bersih, yang tak terpalit dengan rasuah, tak terpalit dengan cerita-cerita negatif? Subhanallah, susah kita Malaysia, tuan-tuan. Tak dibawa ke mahkamah bukan makna tak ada rasuah. Susah kita Malaysia ni. Suatu saya punya pendapat peribadi, secara khusus peribadi saya.
Pemimpin tinggalkan maksiat, rakyat tinggalkan maksiat, COVID tinggalkan kita. Ingat tu. Dan saya tidak ada kuasa, tak boleh buat dasar. Tapi saya nak ingatkan diri saya. Nak ingat kepada pemimpin, mana tahu live saya sampai kepada pemimpin. Mereka ada dua pilihan saja. Hadam, terima atau bengang dan ambil tindakan. Itu je yang berlaku kan, tuan-tuan. Subhanallah. Pemimpin tak kira mana cabang, mana agensi, mana level, mana tahap. Semua pemimpin tinggalkan maksiat. Rakyat kita golongan marhain tinggalkan maksiat, maka COVID akan tinggalkan kita. Saya ulang lagi sahabat-sahabat. Semua orang daripada pemimpin atas sampai ke bawah, semua rakyat Malaysia khususnya umat Islam, kita tinggalkan maksiat. Kita tinggalkan maksiat, COVID-19 akan tinggalkan kita, insya-Allah. Kita tinggalkan maksiat, tinggalkan perkara-perkara yang boleh mendedahkan kita kepada kemurkaan Allah, menyebabkan kita termasuk dalam radar marahnya Allah. Sebaliknya kita kembali kepada jalan yang diredai, yang membuka ruang kasih sayang Allah, membuka ruang rahmat Allah. Maka Allah bila sayang kita, tak ada siapa boleh halang. Bila Allah sayang kita, tak ada siapa yang boleh tembusi. Subhanallah. Maka COVID akan dikeluarkan daripada kehidupan kita. Kembali kepada Islam, kembali kepada jalan benar. Jangan tipu sana, jangan tipu sini. Jangan ada apa-apa game, jangan ada apa-apa agenda, melainkan agendanya lillahi ta'ala. InsyaAllah. Saya dah dapati secara peribadi, saya dapati sudah tak mampu nak dikawal dengan tangan, sudah tak mampu nak dikawal dengan pemikiran, sudah tak mampu dikawal dengan penguasaan, sudah tak mampu. COVID ini sudah menggila. Dah tak mampu tuan-tuan. Hospital sampai tak ada tempat. Subhanallah. Dan kematian berlaku setiap hari. Kes positif berterusan. Dalam saat kita nak menembusi kan kebuntuan bertindak dengan COVID-19, tiba-tiba datang varian-varian baru yang memerlukan kepakaran yang jauh lebih dahsyat. Kalau soalan sekolah tadika tak boleh jawab, macam mana kita nak jawab soalan-soalan di peringkat menengah dan apatah lagi di peringkat universiti? Begitulah maksud saya. COVID-19 ini kan kita tak mampu nak uruskan, macam mana nak uruskan varian-varian Delta dan sebagainya. Subhanallah, ini lagi dahsyat. Sebab itulah dalam kebuntuan hanya ada satu jalan, bukan vaksin. Hanya ada satu jalan, kembali kepada Allah. Tinggalkan maksiat, tinggalkan agenda-agenda yang lain. Tak kisahlah pemimpin, kita hilang kuasa, kita hilang kedudukan, jangan hilang syurga Allah. Saya nasihat kepada pemimpin-pemimpin tertinggi. Kan? Tidak mengapalah kamu kehilangan Putrajaya. Putrajaya itu aset dunia. Kamu kehilangan Putrajaya, lebih baik daripada kamu kehilangan syurga Allah. Saya ulang sekali lagi, wahai pemimpin-pemimpin negara. Lebih baik kehilangan Putrajaya, lebih baik kehilangan kursi empuk, lebih baik kehilangan kedudukan tertinggi. Lebih baik kita hilang segala-galanya kat dunia, jangan kita hilang segala-galanya di akhirat. Subhanallah. Hilang Putrajaya tak ada masalah, hilang jawatan besar tak ada masalah. Yang kita takut kita hilang yang maha besar, kita hilang tempat tinggal di syurga Allah. Subhanallah, subhanallah. Hari ini rakyat sedang marah. Saya nak ambil contoh ke satu ketika PM kita ialah Najib Razak. Dia jatuh akhirnya. Kita pun tak tahu. Kita dengar ceramah sana ceramah sini, kita pun rasa betul lah dia tak betul. Betul lah satu MDB. Contoh, saya bagi contoh. Itu satu perkara yang pernah berlaku. Tapi hari ini kita lalui rasa, kita lalui emosi. Kita sendiri lihat kedai-kedai tutup, pasaraya tutup, hotel-hotel tutup. Kita lihat, kita baca orang bunuh diri setiap hari. Jadi benda ni nak nafi macam mana? Ia benar-benar berlaku. Jadi pemimpin yang saya sayang, kan, tak apa hilang kuasa, jangan hilang kekuasaan Allah. Tak apa hilang tempat tertinggi di Putrajaya, jangan hilang makam tinggi di sisi Allah. Wallahu alam. Nasihat orang kampung, nasihat orang bodoh. Ikut alhamdulillah, tak ikut saya teruskan doa.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasa yang lezat, aroma yang mempesonakan, penuh dengan khasiat semula jadi. Produk istimewa daripada Pak Dis. Pak Dis Coffee, dapatkan segera.